bersepakat untuk menjadikan pesakit-pesakit mereka sebagai mangsa mereka. Mayat seorang wanita ditemukan tidak berpakaian di sebuah ladang tebu di Dusun Aman Damai, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mayat wanita berkenaan dikenali sebagai Sri Kamaladewi. Jadi, Sri Kamaladewi ni pada ketika kejadian baru berusia 21 tahun. Dia ni juga dilaporkan hilang 3 hari sebelum akhirnya mayat dia ni ditemukan. Kebetulan, si Sri Kamaladewi ni dikatakan bergaduh dengan suaminya beberapa hari sebelum dia ni menghilangkan diri. Disebabkan itulah, family si Sri Kamaladewi ni akhirnya mengesyaki sekiranya pembunuhan tersebut dilakukan oleh suaminya sendiri yang bernama Tumin. Jadi, pihak polis ni pun melakukan siasatan ke atas si Tumin ni tadi. Tetapi disebabkan tiada bukti yang kukuh dapat dikaitkan pembunuhan berkenaan dengan si Tumin ni tadi, akhirnya si Tumin ni pun dibebaskan. So, berita tentang penemuan mayat si Sri Kamaladewi ni pun akhirnya tersebar luas sehingga akan menarik perhatian seorang individu yang merupakan seorang penarik beca. Jadi, menurut penarik beca berkenaan yang dikenali sebagai Andreas, dia ni pernah menghantar Sri Kamaladewi di rumah seorang individu yang dikenali sebagai Ahmad Suratji pada malam hari. Menurut beliau lagi, Sri Kamaladewi ni menyuruh si Andreas ni tadi merahsiakan perkara berkenaan daripada pengetahuan ahli keluarga si Dewi ni sendiri, termasuklah penduduk kampung di situ. Jadi, melalui kenyataan yang diberikan Andreas ni kepada pihak berkuasa, akhirnya pihak polis ni pun membuka semula fail-fail laporan lama mengenai laporan-laporan orang yang dilaporkan hilang di kawasan berkenaan. Ternyata memang ramai orang yang dilaporkan hilang dan tidak pernah ditemukan sama sekali. Jadi, siasatan demi siasatan pun dilakukan. Akhirnya pihak berkuasa ni menemukan sesuatu yang agak pelik, di mana mangsa-mangsa yang dilaporkan hilang sebelum ini, termasuklah Sri Kamaladewi ni, masing-masing mengenali dengan individu yang bernama Ahmad Suratji. So sekarang ni, siapakah Ahmad Suratji? Dan apakah kaitan Ahmad Suratji ni dengan mangsa-mangsa yang dilaporkan hilang sebelum ni dengan kematian Sri Kamaladewi? Nama asli Ahmad Suratji merupakan Sagimin. Sagimin ini dilahirkan pada 10 Januari 1949 di Sumatera Utara, Indonesia. Sagimin ini merupakan anak bagi pasangan Jogan dan Sartik. Jadi, si Jogan si bapa ni merupakan seorang dukun yang terkenal di kawasan mereka. Manakala si Sartik ni pula merupakan suri rumah sepenuh masa. Sagimin ini juga merupakan abang sulung daripada 2 orang adik-beradik. Jadi, ketika umur Sagimin ni mencecah 7 bulan, si bapa ni dikatakan telah meninggal dunia. Mungkin daripada sinilah membuatkan si ibu ni tadi, yang pada mulanya merupakan suri rumah sepenuh masa, terpaksa keluar mencari rezeki buat keluarga sehingga kan si Sagimin ni tidak mendapat perhatian ataupun kasih sayang secukupnya daripada keluarga dia. Ini kerana Sagimin ni dikenali sebagai seorang kanak-kanak yang sangat nakal. Sampaikan satu tahap, dia ni pernah terjatuh ke dalam perigi. Disebabkan nasib dia ni baik, dia ni dapat diselamatkan. Sejak itu, si ibu ni menamakan Sagimin sebagai Nasib Kelewang. So, dekat sini, nasib kelewang, nasib tu merujuk kepada nasib yang baik. Manakala kelewang pula merupakan sebuah senjata tajam seakan-akan keris, di mana si Sagimin ni sering membawa kelewang ni ke mana saja dia pergi untuk dia ni mencuri lembu-lembu ternakan penduduk kampung. Jadi, ketika Sagimin ni berusia 12 tahun, dia ni mula menunjukkan minatnya terhadap ilmu-ilmu kedukunan. Jadi, dia ni belajar menerusi buku-buku peninggalan arwah ayah dia. Jadi sekali lagi, disebabkan dia ni terlalu nakal, sampai satu tahap dia ni pernah ditahan oleh pihak berkuasa atas sebab mencuri lembu-lembu ternakan orang. Jadi setelah dibebaskan, sekali lagi dia merubah nama tersebut kepada Ahmad Suratji. Orang dulu-dulu ni memang percaya sekiranya nama ni membawa kepada nasib-nasib yang tertentu. Jadi sekiranya dia ni menukar lagi nama, seakan-akan dia ni menolak segala nasib-nasib malang yang sebelum-sebelum ni. So dia pun merubahlah nama dia ni kepada Ahmad Suratji untuk dia ni memulakan kehidupan yang lebih baik. Ketika Ahmad Suratji ni mencecah usia 27 tahun, dia ni ingin menamatkan zaman bujangnya dengan seorang wanita pilihannya yang berasal daripada Pekanbaru, iaitu Tumini. Hasil perkahwinan mereka akhirnya dikurniakan 4 orang cahaya mata dan kesemuanya lelaki.
Disebabkan Ahmad Suratji ni teringin sangat nak dapat anak perempuan, jadi dia pun buat keputusan untuk berkahwin sekali lagi. Pada mulanya, dia ni mendapat sokongan daripada ibunya iaitu Satik. Tetapi, si Satik ni akhirnya tidak bersetuju setelah mengetahui sekiranya Ahmad Suratji ni ingin berkahwin dengan adik-adik si Tumini ni, iaitu Tuminah dengan Ngatiah. Walaupun Ahmad Suratji ni mendapat tentangan yang hebat daripada ibunya untuk berkahwin dengan adik-adik si Tumini ni tadi, dia tetap melangsungkan perkahwinan berkenaan. Apa yang lebih mengejutkan lagi, mereka ni dikatakan tinggal serumah ataupun sebumbung. Jadi total keseluruhan orang dalam rumah tu merupakan 9 orang. Jadi disebabkan Ahmad Suratji ni sering mendapat tentangan daripada ibunya dan mereka ni dikatakan sering bergaduh, Ahmad Suratji akhirnya mengusir ibunya keluar daripada rumah berkenaan. Sejak dia berkahwin, dia ni dikatakan lebih gigih mempelajari ilmu-ilmu kedukunan sampaikan dia ni mampu merawat rakannya yang sakit, dan kisah berkenaan pun tersebar luas sehinggakan ramai penduduk kampung mengenali beliau. Dia ni mendapat gelaran daripada orang kampung sebagai Datuk Maringgi. Nak dijadikan cerita pada satu malam ni, Ahmad Suratji dalam mimpi beliau ni didatangi oleh arwah bapanya. Dan dalam mimpi berkenaan, arwah bapa kepada Ahmad Suratji ni tadi mahukan Ahmad Suratji mewarisi sebuah ilmu yang maha sakti, di mana dengan adanya ilmu maha sakti berkenaan, Ahmad Suratji ni mampu melawan musuh sekaligus mampu merawat mereka yang memerlukan. Jadi, sekiranya Ahmad Suratji ni ingin memiliki kuasa sakti berkenaan, yang pertama, dia ni diwajibkan untuk membunuh 72 orang wanita. Dan yang keduanya, wajib bagi dia untuk menghisap air liur mangsa. Pada mulanya, Ahmad Suratji ni dikatakan agak berat hati untuk melakukan perkara berkenaan. Ini kerana membunuh orang ni bukanlah sesuatu perkara yang agak mudah. Tetapi setelah difikirkan semula, dia hanya perlu membunuh 72 orang. Dan selepas itu, setelah adanya kuasa maha sakti berkenaan, dia mampu menyelamatkan lebih ramai orang daripada angka berkenaan. Di sinilah akhirnya mereka berdua, Ahmad Suratji termasuk isterinya yang bernama Tumini ni, bersepakat untuk menjadikan pesakit-pesakit mereka sebagai mangsa mereka. Disebabkan Ahmad Suratji ini sendiri merupakan seorang bomoh yang terkenal di kawasan kampung mereka, membuatkan dia ni tak payah keluar mencari mangsa. Sebaliknya, pesakit-pesakit ataupun mangsa ni tadi akan datang sendiri kepadanya untuk mendapatkan rawatan. Pesakit-pesakit Ahmad Suratji ni yang terdiri daripada golongan wanita seringkali mengambil rawatan seperti pemakaian susuk agar mereka ni kelihatan cantik sentiasa. Pada mulanya, dia akan cuba meyakinkan pesakit-pesakitnya dengan rawatan yang diberikannya. Dan setelah mendapat kepercayaan pesakit-pesakit beliau, akhirnya pesakit-pesakit beliau ni diarahkan untuk datang semula pada malam hari. Dengan alasan, ritual berkenaan hanya akan mujarab sekiranya dilakukan pada malam hari. Mangsa-mangsa ni kemudiannya akan dibawa ke ladang tebu yang terletak di belakang rumah beliau. Di sinilah segalanya bermula apabila Ahmad Suratji ni akan melakukan tugasan beliau seperti menggali tanah, manakala beliau ni akan menyuruh mangsanya untuk menanggalkan pakaian mereka. Seterusnya, mangsa ini akan diarahkan untuk masuk ke dalam lubang berkenaan dan akan ditanam sehingga ke paras leher. Mangsa ni kemudiannya dibunuh, mungkin dengan cara dicekik dan sebagainya. Kemudiannya Ahmad Suratji ni akan menyedut air liur mangsanya. Pembunuhan ini bukan hanya dilakukan oleh Ahmad Suratji seorang diri, tetapi pembunuhan ini juga dibantu oleh isterinya iaitu Tumini. So, berbalik semula kepada penemuan jasad Sri Kamaladewi. Akhirnya, Ahmad Suratji ini dikatakan disoal siasat oleh pihak berkuasa. Dan Ahmad Suratji sendiri mengaku sekiranya Sri Kamaladewi ini pernah datang ke rumah beliau, tetapi dikatakan pulang semula ke rumah setelah waktu maghrib. Disebabkan pihak berkuasa ni tidak berpuas hati dengan kenyataan diberikan Ahmad Suratji, akhirnya pihak polis ni pun menyerbu masuk rumah Ahmad Suratji. Di sinilah di mana mereka akhirnya menemukan barangan-barangan peribadi milik mangsa-mangsa yang dilaporkan hilang sebelum ni, termasuklah barangan-barangan peribadi milik Sri Kamaladewi. Akhirnya Ahmad Suratji termasuklah ketiga-tiga isteri beliau ni dibawa ke balai polis untuk disoal siasat. Ternyata isteri kedua dan ketiga Ahmad Suratji, iaitu Tuminah dengan Ngatiah, dikatakan sama sekali tidak terlibat dalam pembunuhan berkenaan. Jadi mereka berdua ni dikatakan dibebaskan. Manakala Ahmad Suratji dan isteri pertama beliau iaitu Tumini masing-masing ditahan oleh pihak berkuasa.
Jadi, pada mulanya Ahmad Suraji ini dikatakan mengaku membunuh 16 orang mangsa. Tetapi setelah didesak berkali-kali, dia ni mengaku sekiranya dia ni telah membunuh 42 orang mangsa yang lain. Akhirnya, pihak berkuasa ini dikatakan melakukan operasi pencarian dengan menggali di sekitar kawasan ladang tebu berkenaan melalui kenyataan yang diberikan Ahmad Suraji bagi mencari mangsa-mangsa yang dilaporkan hilang sebelum ini. Ternyata benar, ini kerana mereka ni menemukan tulang temulang di sekitar kawasan berkenaan. Di sini, Ahmad Suraji mengaku sekiranya pembunuhan berkenaan dilakukan sekitar tahun 1986 sehinggalah 1997 lamanya. Selama 11 tahun dia membunuh, tak ada satu orang pun yang mengesyaki dengan perbuatan dia ni. Akhirnya Ahmad Suraji ni pun dijatuhkan hukuman mati, manakala isteri beliau Tumini ni juga dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup, walaupun ketika persidangan ni beliau dikatakan tidak mengaku bersalah sama sekali. Semasa hukuman ni dijatuhkan kepada Ahmad Suraji dikatakan kelihatan tenang. Malah semasa berada di dalam tahanan, Ahmad Suraji dikatakan berubah sepenuhnya. Beliau telah dekatkan diri beliau dengan Tuhan dan meninggalkan kesemua kepercayaan karut berkenaan. Wanita asal Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Suraji atau yang kemudian dikenal luas dengan nama Dukun AS, akhirnya dieksekusi mati. Ia saudara ditembak mati Kamis malam di sebuah tempat yang tersembunyi. Dan mangsa kemudiannya akan dibunuh. Isi sebuah ilmu yang amat maha kuasa. Di mana dalam mimpi beliau ni didatangi oleh arwahnya. Oh ya Allah, benda aku merapik ni. Okay.